Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Siapa ada ini? Akilah Umairah dan siapa Sarinaini ni. Macam murid baru Sarinaini. Guna kau mak Ha. okey, tak apa. Siapa nama lupa? Apa nama? Siapa nama? Alah, lupa nak sebut. Apa? Syazwana. Syazwana Balkis. Betul kan Syazwana Balkis? Okey, baik. Lama tak nampak. Okey. Syazwana masuk kan sebelum ni dalam GC Cikgu Bagi Kerja kan. Cuma Google Meet je tak jumpa. Malam itu ada kan. Okey, baik. Kita akan sambung lagi ni. Untuk pengetahuan Syazwana lah. Okey. Sejak Google Meet kita buat ni, yang sebelah pagi ni, kita dah belajar tajuk penukaran unit melibatkan pecahan. Okay, ada beberapa unit yang kita dah belajar lah. Yang pertamanya kita ulang balik pelajaran masa tahun 4 iaitu penukaran unit melibatkan masa dan waktu ni iaitu daripada jam kepada minit dan sebaliknya lah minit kepada jam. Kemudian hari kepada jam, antara hari dan jam. Kemudian antara hari dan bulan, bulan dan tahun, tahun dan dekad, tahun dan abad, tahun dan alaf dan seterusnya lah. Okay, banyak lagi. Dan satu lagi ada apa ni? Minggu dan hari. Okay, kita dah ulang balik pelajaran tahun 4 sedikit. Dan kalau ikut, Akilah boleh ajar kan? Macam mana nak tukarkan unit jam kepada minit. Contohnya 1/2 jam, kita nak tukarkan kepada minit. Okay. Akilah dah boleh ajar tu, dia dah pandai lah. Betul tak Akilah? Hari ni kita akan sambung sikit. Yang pertamanya kita nak sambung latihan lah. Okay. Dan sebelum ni kita buat, selepas kita buat apa ni, latihan penukaran unit tu, sebab cikgu tengok awak dah lupa balik tentang operasi darab dan bahagi. Jadi cikgu buat latihan sekali lagi berkenaan dengan darab dan bahagi. Okay, latihan seberingkas lah untuk kita mahirkan balik operasi darab dan bahagi. Okay, kalau ikut ada latihan pada minggu lepas, hari Jumaat yang lepas, okay, cikgu nak Akilah bagi soalan tersebut. Kita bincangkan hari ni sikit sebelum kita teruskan. Akilah. Akilah, Umairah. Mana pergi dah Akilah ni? Akilah, Umairah. Tak boleh cakap Syazwana dah ada buku tulis. Boleh keluarkan buku tulis. Ulang balik sikit hari ni. Kita nak sambung masa dan waktu, tapi cikgu terus ke kemahiran yang kedua. Okay.
Dah sedia belum ni? Akilah dengan Syazwana. Akilah dan Syazwana dah sedia belum? Dah. Dah. Akilah dah. Akilah senyap. Tadi senyap. Cikgu tanya soalan lepas. Kita nak bincang. Kau tak siap lagi? Okay, kalau dah, standby dengan buku tulis. Cikgu akan share screen ni. Kita nak buat. Okay, yang pertama tulis ni dulu. Tulis hari dan tarikh hari ni. Kemudian cikgu akan bagi balik hubungan antara unit. Okay, tajuk dia hubungan antara unit. Okay. Hari dan tarikh, kemudian tuliskan hubungan antara unit. Hari ini kita akan masuk perpuluhan. Okay, perpuluhan kita dah belajar masa tahun ni lah. Okay, masa sekolah itu, awal tahun itu, kita dah belajar darab pecahan dan kita dah belajar darab perpuluhan. Jadi hari itu kita dah buat pecahan. Okay, pecahan melibatkan unit masa. Jadi cikgu tak akan ulang balik secara panjang lebar lah. Tapi mungkin cikgu akan ulang sikit untuk awak ingat semula. Okay. Jadi hari ni cikgu akan ulang balik. Yang pertamanya cikgu akan ulang balik hubungan antara unit tu. Bagaimana kita nak selesaikan topik masa dan waktu ni. Lepas tu baru kita teruskan dengan tajuk kita hari ni lah. Okay, baik. Sekejap, cikgu nak share screen sekejap. Nampak tak skrin cikgu? Pak. Nampak? Okey, kalau nampak. Okey. Tengok tajuk dia masa dan waktu. Kalau ikut masa dan waktu ni, okey, cikgu terangkan sikit Masa dan waktu, dalam tajuk masa dan waktu ni, kita dah belajar dulu hubungan antara unit-unit dalam masa dan waktu, iaitu unit jam dan minit. Okey, jam dan minit ni dia saling berkaitan. Okey, dia sahabat ni. Jam dan minit lagi, kita belajar apa lagi? Ingat? Hari dan jam. Kan? Hari dan jam. Lagi kita belajar minggu dan hari. Kan? Lagi kita belajar hari dan bulan. Bulan dan hari. Tahun dan bulan. Dekad dan tahun. Kemudian abad dan tahun. Okay, ni kita dah belajar dulu. Masa daripada tahun 1 sampailah tahun 5. Okay, daripada tahun 1 dah kita dah belajar. Bermula dengan jam dan minit. Okay. Dalam tahun 1 dulu kita belajar setengah jam. Iaitu 1/2 jam. Suku jam. Okay, masa tahun 1 dulu. Okay, kita ulang balik pelajaran tahun 1 tu dalam tahun 5. Okay, cuma kemahiran dia bertambah lah. Okay, baik. Seterusnya, cikgu tengok Cikgu nak ulang balik hubungan. Apakah hubungan antara unit masa ni? Okay, yang ni awak boleh salin semula. Akilah hari tu dah salin. Tapi kau nak salin lagi sekali, okay, tak ada masalah. Okay. Yang pertama kita tengok hubungan antara unit. Ni sangat penting. Okay, sangat-sangat penting.
Okay, kalau yang ni awak tak boleh ingat, tak tahu, awak tak boleh jawab soalan yang berkaitan dengan unit masa dan waktu ni. Okay, salin ni hubungan antara unit. Okay, hubungan antara unit awak kena tahu yang pertama, kalau ikut ada satu lagi ni, minit dan saat. Cikgu tukar ya. Dia bermula dengan ni. Akilah itu cikgu bagi sikit je. Ni cikgu tambah lagi. Okay, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Ni kita panggil hubungan antara unit. Apa hubungan minit dan saat? Bila orang cikgu tanya, apa hubungan minit dengan saat? Awak akan jawab, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Kalau orang tanya, apa hubungan minit dengan saat? 1 minit sama dengan 60 saat. Itulah. Okay. Yang kedua adalah 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okay. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Yang ketiga, 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Kemudian, 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. 7 hari. Yang kelima, 1 bulan. Ni banyak. Okay, ni banyak jawapan. Okay, 1 bulan, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Dan ada juga yang 28 hari ataupun 29 hari. Okay. Jadi kita boleh jawab sini, 28 atau 29 atau 30 atau 31 hari. Ini banyak jawapan. Contohnya bulan Januari. Januari ada 31 hari. Februari ada 28 hari. Kan? Ataupun Februari ni dia boleh jadi 29 hari. Apabila tahun lompat, dia akan jadi 29 hari. Okay. Kemudian bulan Mac, 31 hari. Bulan April, 30 hari. Dia tak sama. Okay, yang ni cikgu akan tunjuk macam mana nak tahu bilangan hari. Cikgu akan terangkan lagi kali lah. Okay. Kemudian 1 bulan, lepas 1 bulan 1 tahun. Okay, 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun juga bersamaan dengan 365 atau 366 hari. Okay. Bilangan hari dalam setahun ada 2 jawapan. Yang pertama 365. Okay. Dan dia boleh jadi juga 366. Kenapa jadi 366? Okay. Sebab tahun lompat dia akan jadi 366. Iaitu pada tahun tersebut kalau bulan Februari dia ada 29 hari, dia akan jadi 366 hari lah setahun. Kalau tahun tersebut bulan Februari dia 28 je. Okay, jadi tahun tersebut bilangan harinya adalah 365 hari. Itu beza dia. Okay, kemudian kita akan ada pula lepas tahun. Okay, masuk yang kedua. Boleh sama bawah kalau muat. Iaitu 1 dekad. Sama dengan 10 tahun. Kemudian 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Dan yang terakhir, 1 alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Okay, alaf. Ni alaf baru. Alaf baru maksudnya ribuan tahun yang baru dah. Okay, sekarang tahun, kalau dulu tahun, kalau masih ingat dulu tahun 1919 kan, 1996, 1997 kan. Kemudian apabila masuk 1999,
pada tahun 1999. Okey. Selepas tu, tahun lepas tu dia akan jadi tahun 2000. Okey, ni bermaksud dia dah masuk kepada alaf baru. Masuk ribuan tahun yang baru. Masuk ribu. Daripada 1000 tadi, dia akan jadi 2000 kan. Okay, sekarang tahun 2021. Okay. Kalau 2021 ni sampai satu masa nanti kalau masih alam ni masih ada lagi, okay, dia akan sampai kepada tahun 3000 lah. Mungkin masa ni cikgu dah tak ada lah. Kan? Kalau tak tahulah kalau panjang umur ada lagi kan. Okay. Sampai tahun 3000. Akilah dengan Akilah dengan Syazwana pun tak tahulah sampai ke tak pada tahun 3000 nanti. Okey, ni tahun 3000 bermaksud alaf yang baru pula. Ribuan tahun yang baru. Okey, tu maksudnya. Okay, jadi ni kena ingat ni. Daripada 1 minit sampailah 1 alaf ni kena ingat dan kena hafal. Okey, kalau tak ingat yang ni, susah kita nak buat latihan nanti. Susah kita nak buat latihan berkaitan dengan unit masa dan waktu. Dah salin habis dah? Ni tak ya? Ni tak perlu. Dah Syazwana dah habis? Dah, okey. Okey, lapor dah habis tu. Okey. Kemudian, okey, bila nak selesaikan soalan ni, kita kena pandai bina rumus. Bina rumus. Okey, apa maksud bina rumus? Akilah, rumus tu apa Akilah? Akilah Umairah. Dia senyap hari ni. Syazwana tahu tak maksud rumus tu apa? Tahu tak maksud rumus? Ataupun setengah kalau kita ni panggil formula. Okey, baik. Rumus ini bermaksud, rumus atau formula sini bermaksud kaedah. Okey, kaedah yang melibatkan operasi apa yang sesuai untuk kita gunakan untuk menyelesaikan soalan. Kaedah apa kita nak selesaikan soalan tu. Okay, operasi apa yang akan kita gunakan. Inilah rumus. Okay, contoh. Okay, contoh. Soalan dia cikgu ambil yang mudah dulu. Kita ambil 3 jam. Bersamaan dengan berapa minit. Okay, sekarang kalau ikut soalan ni, dia kata 3 jam bersamaan dengan berapa minit. Maksudnya dia nak kita tukarkan, dia nak kita tukarkan unit jam kepada unit minit. Dia nak kita tukarkan jam ni kepada minit. Okay. Jadi pentingnya bina rumus, okay, kita nak tentukan operasi apa yang akan kita gunakan. Okay, baik, cikgu tunjukkan macam mana nak bina rumus. Okay, langkah pertama. Dengar betul-betul Langkah pertama kita kena tulis hubungan antara unit. Cikgu, ni kena tulis ke? Tengok dulu. Kita tengok dulu Dah faham nanti baru tulis. Okay, sekarang kita kena tulis hubungan antara unit. Jadi kita tulislah apa hubungan unit jam dan minit. Cuba bagi. Apa hubungan jam dan minit? Tadi cikgu dah bagi nota tadi. Apa hubungan jam dan minit? Nampak tak? Ni kan? Ni. Hubungan dia adalah 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, kita tuliskan hubungan dia itu 1 jam sama dengan 60 minit. Okey. Langkah kedua, lukis anak panah.
Okay, lukis anak panah. Apa soalan dia? Jam kepada minit. Jadi kita buat anak panah daripada jam, mula dengan jam, pergi kepada minit. Buat anak panah. Okay, buat anak panah. Kenapa buat anak panah? Kita nak tunjukkan soalan ni dia nak apa. Dia nak jam kepada minit ke? Dia nak minit kepada jam. Kalau minit kepada jam, buat anak panah minit kepada jam. Okay? Tak kisah. Apa soalan dia nak? Kalau dia nak jam minit, buat nak jam minit. Kalau dia nak minit kepada jam, buat nak panah minit kepada jam. Okay? Dan yang ketiga, tuliskan operasi. Okay, kalau jam kepada minit, operasi apa yang terlibat? Operasi apa terlibat? Okay, awak tengok nombor dia. 1 kan? 1, 60. 1 jadi 60. 1 nak jadi 60. 1 jadi 60, operasi darab ke bahagi? 1 kecil jadi besar. Operasi darab. Okay, kalau minit ni, minit kepada jam yang bawah ni, minit kepada jam, kita tengok anak panah dia, 60 jadi 1. 60 daripada 60 jadi 1. Itu makin kecil. Makin kecil bermaksud tolak ataupun bahagi. Okay, jadi yang kalau minit kepada jam, dia akan jadi bahagi. Okay, faham? Ini penting hubungan unit. Kita nak tahu nak darab ke nak bahagi. Kalau nombor kecil, jadi besar, semakin besar, kita guna operasi darab. Kalau nombor tu makin kecil, kita guna operasi bahagi. Jadi sini darab lah. Jam kepada minit, kita gunakan operasi darab. Okey, sekarang darab. Nak darab berapa? Memang betul darab. Tapi nak darab berapa? Soalan dia kan. Nak darab berapa? Okey. Nak darab berapa tu? Bergantung kepada hubungan unit lah. Kalau 60, maksud darab 60. Okey. Contohnya kalau minggu dengan hari. Apa hubungan minggu dengan hari? 1 minggu sama dengan 7 hari. Kan? 1 minggu sama 7 hari. Kalau nak tukarkan minggu kepada hari, okay, minggu kepada hari buat nak panah. Okay, guna 1 jadi 7. Darab. Kan? Nak darab apa? Darab 7 lah sebab hubungan dia 7. Jadi kalau soalan dia minggu dengan hari, kena darab 7. Kalau soalan dia jam dengan minit, kena darab 60. Kalau soalan dia melibatkan tahun dan bulan, kena darab 12. Tu. Senang je. Okay. Sebab tu cikgu bagi hubungan unit dulu. Dia berbeza mengikut unit. Kalau soalan tu tanya jam dan minit, hubungan dia 60 lah. 1 jam 60 minit. Okay, jadi kita teruskan. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Faham Okay, yang keempat. Bila dah tulis, operasi. Kemudian yang keempat, tuliskan ayat matematik. Okay, ayat matematik ni senang je. Okay, ayat matematik ni cara dia. Okay, caranya adalah kita tengok soalan. Soalan dia adalah 3 jam. Okay, soalan dia 3 jam. Bila soalan dia 3 jam, jadi ayat matematik dia adalah 3. Okay. Kemudian, bila ayat matematik, dia kena ada operasi. Jadi kita ambil yang rumus kita dapat tadi, iaitu darab 60. Jadi kita tulis 3 darab 60. Siap lah.
Bila dah dapat ayat matematik, kita boleh selesaikan. Nak selesai bentuk lazim boleh. Nak selesaikan congak pun boleh. Okay. Kalau yang ni contoh cikgu nak bentuk lazim. 3 darab 60. Okay, 3 darab 60. Ingat lagi cikgu ajar macam mana bila melibatkan sifar ni, kita asingkan sifar kan. Okay, sifar tu letak bawah. Okay, 3 darab 6, 18. Jadi jawapannya adalah 180. Siap lah. Senang je. Tak susah pun. Yang penting kita tahu nak bina hubungan, nak bina rumus, iaitu kena tahu hubungan antara unit. Kemudian kita bina rumus. Dah dapat rumus dia. Rumus tu yang mana? Inilah rumus. Ni. Darab 60 ni lah rumus. Okay. Kita buat nak panah ni untuk kita dapatkan rumus ni. Iaitu darab 60 ni. Okay. Dah siap dapat ayat matematik. Baru kita selesaikan dalam bentuk lazim. Jika perlulah. Okay. Cikgu harap jelas lah. Okay. Ni cikgu dah terangkan sebenarnya pada kelas yang lepas. Tapi cikgu ulang balik sebab hari ni Syazwana ada. Jadi Akilah pun boleh ingat balik lah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Kemudian hari tu kita dah belajar tukar unit masa melibatkan melibatkan apa ni? Pecahan. Okay, cikgu teruskan sikit ya. Tak apa, tak salih tadi tak apa. Okey, contoh cikgu tunjuk satu contoh lagi. Contohnya macam ni. Soalan dia 1/4 tahun sama dengan berapa bulan? Okey, Syazwana boleh buat tak kalau cikgu bagi soalan macam ni? Boleh buat tak? Tak boleh? Okey, tengok Tengok macam mana nak selesaikan. Okey, daripada cara cikgu tunjuk tadi, kita ulang balik. Okey. Bila dapat macam ni, nak tukar unit, bermaksud suruh tukar unit tahun kepada bulan. Jadi perkara pertama yang kita kena buat adalah bina rumus. Okey, bina rumus. Rumus dia adalah tulis hubungan antara unit dulu. Apa hubungan unit tahun dan bulan? 1 tahun sama dengan 12 bulan. Dapatlah. Okey, kemudian buat anak panah. Buat anak panah tahun kepada bulan. Okey, operasi darab ke bahagi? Darab ke bahagi Syazwana? Akilah ada tak ni? Semua tak buka kamera hari ni. Okey. Darab ke bahagi? Mic pun tak buka ni. Tak payah tutup mic tak apa. Buka sepanjang masa tak apa. Sebab cikgu nak tanya-tanya juga. Nak darab ke nak bahagi? Tengok nombor dia. 1 jadi 12. Makin besar. Bila makin besar, operasi darab. Nak darab berapa? Tengok hubungan unit dia. Okay. Tengok hubungan unit dia. Hubungan unit dia adalah 12. Jadi jawapan dia adalah darab 12. Jadi rumus dia adalah darab 12. Ni dah rumus. Dah dapat rumus. Bila dah dapat rumus, kita tulis ayat matematik. Nak tulis ayat matematik, kita salin soalan dulu. Soalan dia 1/4. Jadi kita tulis 1/4. Okay, rumus dia tadi adalah darab 12. Okay, jadi kita tulis masuk ke sini darab 12. Okey, dah siap. Dah siap rumus, dah siap formula, dah siap ayat matematik. Okey, ni ayat matematik 1/4 darab 12. Lepas tu kita selesaikan lah. Selesaikan sampai dapat jawapan. Dekat sini kalau awak buat ni, dah dapat 1 markah. Okey, dah dapat 1 markah. Macam mana nak selesaikan?
Cikgu dah terangkan sebelum ni, bila nak selesaikan pecahan yang melibatkan darab ni, kita buat macam mana? Cikgu dah tulis balik Okay, caranya adalah, caranya kita darab. Ni kat operasi darab. Kita darab kan? Jadi kita darab nombor yang atas, nombor yang bawah ni kita bahagi. Dan pecahan adalah bahagi kan? Pembahagian. Pecahan adalah pembahagian, proses pembahagian. Jadi 1/4 bermaksud 1 bahagi 4. Okay, jadi kita darab nombor yang atas, kita bahagi nombor yang bawah. Okay, cikgu darabkan 1 darab 12. 1 darab 12. Okay, cikgu boleh corongak 1 darab 12. Kan, tak payah kira pun. 1 darab 12 adalah 12. Awak pandai ni. Okay, lepas darab, kita kena bahagi nombor bawah kan. Jadi kita bahagikan 12 bahagi dengan 4. Ya, CV 4 kan. Dalam belajar itu CV 4. Allah. Okay, CV 4. Dengan sifar 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16 kan. 12. Mana 12? Ini 12. Jadi 3 letak di atas, 12 letak di bawah. Kemudian kita tolakkan. Habis. Jadi jawapannya adalah 3. Jadi kita tulislah jawapan 3 ni. Tulis di ruangan jawapan. Okay, dah siap. Okay. Ni adalah pecahan melibatkan unit masa. Ni kita dah belajar ni. Kalau Syazwana dah tengok video rakaman kelas-kelas kita yang lepas, boleh tengoklah ni. Cikgu dah ajar sedikit. Okay, hari tu Putra Haikal ada. Okay. Tapi hari ni dia tak ada pula. Okay, tak ada. Tinggal Syazwana dengan Akilah je. Yang lain, tak tahulah masih dibuat mimpi ataupun mungkin tak dapat nak gunakan laptop ataupun handphone pada masa waktu pagi ni. Ayah tak ada pergi kerja, dia tak dapat guna, tak tahulah. Cikgu tak pasti. Sebab tak ada seorang pun yang maklumkan apa masalah. Okay, dan bila tak maklum, jadi cikgu anggap semua tak ada masalah lah. Okay, bila tak ada masalah, mungkin sikap kita lah sebab tak nak masuk kan. Tak apa, janji tetap buat latihan. Tak tahu apa-apa, tanya cikgu. Hari ni cikgu dah masuk ni. Okay, boleh tengok ni. Okay, tukar unit masa lagi. Tukar unit masa lagi. Okay, bermaksud, kenapa dia kata lagi? Sebab sebelum ni kita dah belajar tukar unit masa. Tapi yang tu melibatkan pecahan. Sekarang dia kata, tukar unit masa lagi. Apa pula? Okay, yang ni melibatkan perpuluhan. Okay, tengok betul-betul . Okay, contohnya gambar kat sini, program gotong royong Taman Sejahtera. Okay. Dia tunjukkan jam waktu mula. Ni waktu mula ni yang beratas ni. Okay, dia tunjukkan pukul berapa tu? Pukul 8 pagi. Okay, 8 pagi. Kemudian, dia tamat pada pukul, gambar rajah yang ditunjuk ni, iaitu pada pukul 12.30. 12.30 kan? Ke 1.30 tu? 12.30. Dia 12.30 sebab dia belum, jarum pendek tu belum sampai nombor 1 lagi. Okay, 12 lebih tu. Jadi 12.30. Okay, sekarang ni awak tengok soalan dia. Dia kata, program gotong royong yang ditunjukkan telah dijalankan selama 4.5 jam. Okay, ni masa yang ditunjukkan iaitu 4.5 jam. Dia buat gotong royong tu daripada pukul 8 tu sampai pukul 12.30 tu. Okay, 12.30 tu dia dah gotong royong selama 4.5 jam. Dia bagi dalam perpuluhan. Apa soalan dia? Dia kata, nyatakan
tempoh program tersebut dalam minit. Dia bagi dalam jam, dia nak dalam minit. Okey, apa maksudnya? Maksudnya, dia nak kita tukarkan unit masa tersebut jam tu kepada minit. Okay, macam mana nak buat? Nak buat apa Akilah? Ya, Akilah dah tak ada. Nak buat apa Syazwana? Agak-agak Syazwana nak buat apa ni? Tulis soalan dulu kan? Apa soalan dia? Dia kata 4,5 jam dia nak tukarkan kepada minit. Okey, inilah soalan dia. Okay, dia nak kita tukarkan 4,5 jam kepada minit. Okay, yang pertama kena buat apa lagi Syazwana? Kena buat apa? Cikgu dah terangkan tadi, kena buat apa mula-mula? Syazwana. Syazwana ada tak? Syazwana ada ke tak? Akilah keluar masuk kenapa? Syazwana, respon. Ada ke tak ada ni? Ada. Ada. Macam mana nak buat apa mula-mula ni? Tadi cikgu dah terangkan tadi. Ni yang kat atas ni. Ni. Daripada sini tadi. Tadi cikgu bagi hubungan unit kan? Cikgu ajar bina rumus. Kemudian cikgu tunjukkan proses yang pertama ni. Yang atas ni. Pertama, kita bina rumus. Yang kedua, kita tulis ayat matematik. Yang ketiga, baru kita selesaikan. Okay, sekarang kita nak buat apa dulu? Kita nak bina rumus. Sebab kita tak tahu lagi nak darab ke, nak bahagi kan? Nak darab ke, nak bahagi? Tak tahu lagi. Jadi kena bina rumus. Bina rumus tu untuk dapatkan operasi dia. Jadi kita bina rumus. Nak bina rumus, kena tahu hubungan antara unit. Jadi kita buatlah 1 jam sama dengan 60 minit. Kena buat nak panah. Dia kata jam kepada minit. Jadi nak panah kita jam kepada minit. Nak darab ke nak bahagi? 1 jadi 60. Darab ke bahagi? Darab. Tulis darab. Darab berapa? Nak darab berapa? Sebab hubungan dia 60, jadi kita darab 60 lah. 60. Tak susah pun. Kita tak ambil pun nombor-nombor lain. Kita ambil nombor yang kita guna je. Jangan fikir nak darab 7 ke apa. Sebab hubungan unit dia 60, jadi kita darab 60. Kalau hubungan unit dia 7, kita darab 7. Okay, sekarang hubungan unit dia adalah 1 jam 60 minit. 60. Jadi kena darab 60. Jadi kita dah dapat rumus dia, darab 60. Kita buatlah. Yang kedua, ayat matematik. Ini yang pertama. Yang kedua, buat ayat matematik, iaitu 4. Tengok pada soalan. Soalan dia 45 jam kan. Jadi 4,5 tulislah. Darab apa? Darab 60. Dah dapat 1 markah. Okay. Yang ketiga, bila kita dah dapat, okay, dah dapat rumus. Rumus dah dapat. Ayat matematik kita dah tulis, dah selesaikan. Kemudian kita buat dalam bentuk lazim. Okay.
kita buat dalam bentuk lazim. Ahmad Daniel. Lama tak nampak. Ahmad Daniel, ada? Kita tengok hari ni kita belajar ni, kita belajar tukar unit melibatkan unit masa. Masa dan waktu, dan kita belajar berkaitan dengan perpuluhan. Sebelum ni kita belajar berkaitan dengan pecahan. Hari ni kita masuk perpuluhan. Okay, nanti kalau tak sempat tengok balik video yang lepas tu. Yang cikgu awal-awal tadi pun cikgu terangkan balik berkenaan dengan pecahan. Okay, baik. Kita teruskan ya. Bila dapat yang matematik, kita buat dalam bentuk lazim. Kita buat bentuk lazim. Tulislah 4,5 darab 60. Bentuk lazim. Okey, kemudian ingat cikgu terangkan dulu dalam kelas, bila ada sifar, kita asingkan sifar. Senang kita nak mulakan dengan kita asingkan macam ni. Jadi sifar tak payah darab. Tulis je sifar terus. Jadi kita darab dengan nombor 6. Okey, darab tu kena ingat lah. Kena selalu buat latihan. Kalau tak, susah nak selesaikan soalan ni. Jadi, darab satu persatu. 5 darab 6, 30 kan. Sifar, 3 naik atas. Okey, kalau tak ingat CV, untuk latihan hari ni, boleh tengok CV pada bahagian belakang buku tulis awak tu dulu. Okey, tengok dulu untuk hari ni boleh tengok. Lain kali kena hafal. Okay, kalau nak suruh tulis lama nanti. Jadi 5 darab 6, 30. 3 naik atas kan. Okay, 4 darab 6, 24. Tambah 3, jadi 27. Okay, dapat 27 sifar-sifar. Kemudian titik perpuluhan. Kita kena letak titik. Okay, cara letak titik perpuluhan untuk operasi darab. Untuk operasi darab, titik perpuluhan mesti sama kedudukan dengan soalan. Kalau soalan dia selepas titik ada satu nombor, jawapan pun selepas titik mesti ada satu nombor. Okey, maksudnya soalan sini adalah satu tempat perpuluhan. Selepas titik ada satu nombor, jawapan pun selepas titik mesti ada satu nombor. Jadi kita letak titik dekat situ. Okey, baru dapat jawapan. Jadi jawapannya adalah 270 perpuluhan sifar. Perpuluhan sifar kat belakang tak tulis pun tak apa sebab dia tak ada nilai. Okay, sifar selepas titik perpuluhan dia tak ada nilai, tak tulis pun tak apa. Jadi dah dapat jawapannya adalah 270. Ada soalan? Ada soalan tak? Ada. Faham Syazwana? Faham tak Syazwana? Betul, boleh buat. Cuba buat kita cuba buat. Okay, kita ambil soalan yang kedua. Ni cuba buat sendiri ni. Okay, satu taklimat ringkas sebelum program bermula dibuat selama 0.35 jam. Berapa minit taklimat itu? Okay. Dia kata taklimat dibuat sebelum program tadilah, program gotong royong tadi. Okay. Dia buat selama 0.35 jam. Okay. Kemudian dia tanya berapakah minit taklimat itu bincangkan. Dia tak ada berapa minit. Jadi bermaksud dia nak tukarkan kepada minit, jam kepada minit. Okay, cuba selesaikan. Okay, cikgu tulis soalan ni dulu. 0.35 jam sama dengan berapa minit? Okay, cuba tulis. Dalam buku tulis, cuba selesaikan. Cikgu bagi 2 minit. Okay, salin soalan dulu. 0.35 jam sama dengan berapa minit? Dah tulis? Okay, kalau dah, cikgu tunjukkan yang kita buat tadi.
Okey, awak boleh ikut ni. Langkah pertama, tulis dulu hubungan antara unit. Bina rumus dulu. Bina rumus. Daripada bina rumus, buat ayat matematik. Okey, lepas tu baru selesaikan. Okey, ni yang pertama ni. Langkah pertama, bina rumus. Yang kedua, buat ayat matematik macam ni. Yang ketiga, selesaikan dalam bentuk lazim. Ada 3 langkah. Buat 3 langkah ni, boleh dapat jawapan. Okey, soalan tadi apa? 0.35 jam. Cikgu salin balik sini. 0.35 jam nak tukar kepada minit. Okey, cuba selesaikan. Ikut langkah-langkah cikgu tunjuk. Nak tanya boleh buka mic dan tanya. Kita ada 12 minit lagi. Sebab lepas ni cikgu ada kelas dengan 5B pula. Okay, faham betul-betul Kena fahamkan betul-betul. Ikut je langkah-langkah yang cikgu tunjuk tu. Okay. Kalau boleh ikut langkah-langkah dia, soalan macam mana datang sekalipun awak mesti boleh buat. Okay. Bina rumus, dah dapat rumus, tulis ayat matematik. Macam mana tulis ayat matematik? Gabungkan soalan dengan rumus. Okay. Mesti tadi kan soalan dia 45 jam. Okay. Kita tulis 45. Jadi rumus dia 60. Jadi kita tulis darat 60. Bila digabungkan rumus dengan soalan tu, kita dapatlah ayat matematik. Okay, dah siap beritahu? Akilah boleh buat tak? Akilah dia senyap hari ni. Ahmad Daniel boleh? Ahmad Daniel. Boleh. Boleh buat? Tak faham tanya Tak faham tanya. Syazwana boleh buat? Boleh. Boleh. Dah siap belum? Cikgu bagi 1 minit lagi 1 minit lagi.
Dah Okey, kita tengok jawapan dia. Syazwana dapat berapa? Boleh tulis, boleh komen pun tak apa. Tak nak jawab, boleh komen. Syazwana dapat berapa? Dania dapat berapa? Akilah dapat berapa? Okey, tengok cara buat tadi. Cikgu ulang balik. Yang pertama, kita tulis hubungan unit. Okay, hubungan unit melibatkan jam dan minit. Jadi kita tuliskan 1 jam sama dengan 60 minit. Siap. Dan buat anak panah. Jam kepada minit buat anak panah. Kemudian tulis rumus operasi dia. 1 jadi besar. 1 jadi 60. Operasi dia operasi darab. Darab berapa? Sebab hubungan dia 60. Jadi darab pun darab 60. Okay. Lepas tu. Okay. Lepas tu darab 60. Dah dapat rumus dia. Rumus dia adalah darab 60. Kemudian buat ayat matematik. Ayat matematik dia, kita salin soalan. Gabungkan soalan dengan rumus. Soalan dia sifar perpuluhan 35. Rumus dia darab 60. Dapat ayat matematik. Okay. Bila dapat ayat matematik macam ni, kita nak selesaikan susah, kita buat dalam bentuk lazim. Buat bentuk lazim. Sifar perpuluhan 35 darab dengan 60. Okay. Darab dengan 60. Kita asingkan sifar dia supaya senang kita nak darab. Okay. Sifar letak di bawah dulu. Okay. Kemudian 5 darab satu persatu nombor atas. 5 darab 6, 30 kan. Sifar 3 naik atas. Kemudian 3 pula. 3 yang bawah ni. 3 yang bawah ni. Darab dengan 6, 18. Kita dapat 18. Tambah dengan 3. Kita dapat 21. 2 naik atas. Akilah dapat sifar pula 35 jam. 1 minit. Kenapa macam tu pula? Kenapa sifar 35 jam dapat 1 minit? Akilah darab berapa? Salah tu lagi lah. Tengok cikgu buat ni. Tengok cikgu buat macam mana. Okay, kemudian. Ada salah kat mana-mana tu. Tengok sama tak dengan cikgu buat. Yang pertama rumus. Sama tak rumus? Kalau sama tengok ayat matematik. Sama tak ayat matematik kita? Kalau sama ayat matematik ni maksudnya betul lah buat. Okay, bila darab betul lazim, tengok cikgu darab macam mana. Okay, cikgu tengok. Tak sama maksudnya salah lah. Okay, cikgu dah tulis satu ni. Tengok satu-satu. Rumus, lepas tu gabungkan soalan dengan rumus. Soalan dia sifar puluhan 35 jam, kita tulis sifar puluhan 35 jam. Rumus dia darab 60, jadi kita darab dengan 60. Okay, tengok sama boleh ya. Okay, kemudian sifar pula. Sifar darab 6, sifar tambah 2, dapat 2. Kita dapat dah jawapan. Cuma tak ingat, bila titik perpuluhan, bila nombor perpuluhan, kita kena letakkan titik perpuluhan. Okey, cikgu dah tunjuk tadi, cikgu dah terangkan tadi, bila titik perpuluhan, kita buat operasi darab. Cikgu ulang balik Operasi darab, kita kena tengok titik perpuluhan, kedudukan titik perpuluhan pada soalan. Pada soalan dia, kedudukan titik perpuluhan adalah selepas titik perpuluhan ada 2 digit. Ada 2 nombor, 2 digit nombor. Titik perpuluhan ada 2 digit. 3 dengan 5, 2 kan. Jadi jawapan pun sama. Selepas titik perpuluhan mesti ada 2 digit. Kena sama. Okay, kena sama. Jadi titik perpuluhan dekat situ. Jadi salin balik 21 perpuluhan sifar. Sifar di belakang selepas titik perpuluhan kita tak letak pun tak apa. Okay, sebab dia tak ada nilai. Jadi jawapannya adalah 21. Jadi kita tulis pada ruang jawapan tuliskan 21.
Jadi sifar 0.35 jam bersamaan dengan 21 minit. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Sama tak jawapan? Sama. Sama, tahniah. Bagus. Maksudnya fahamlah tu boleh jawab. Okay, soalan yang terakhir. Kerja rumah lah, kerja rumah. Okay, kerja rumahnya. Ni. Okay, kerja rumahnya adalah tukar. Soalan ni. Ni soalan dalam buku teks ni. Boleh tengok sebenarnya. Tapi tak apa, ambil salin soalan ni je. Ni, soalan dia ni. Salin yang ni je. Yang cikgu buat dalam kotak ni. Tadi kan kerja rumah ni, kita bincang hari apa hari Rabu ke hari Khamis, tak ingat ada masa. Ke hari Jumaat. Jumaat ada 5S, ada mat. Cuma tak pasti Rabu atau Khamis tu yang ada ke tak ingat. Okey, saya ada soalan ni. Ni soalan pertama. Tukar 0.25 hari kepada jam. Hari kepada jam. Jadi awak tulis 0.25 hari sama dengan berapa jam. Awak tulis macam ni. Nampaklah dia punya apa yang dia nak kan. Dia nak hari kepada jam. Kemudian, cikgu nak ingatkan. Rumus dia nanti, jangan buat darat 60. Okay, sebab ini melibatkan hubungan unit antara hari dan jam. Jadi rumus dia awak kena buat 1 hari sama dengan berapa jam 1 hari? 24 jam. Okay, jadi rumus dia nanti bila buat nak panah, tengok hari kepada jam. Buat nak panah hari kepada jam. Okay, 1 jadi 24 makin besar. Jadi operasi apa? Operasi darab. Darab berapa, Syazwana? Darab berapa? 24. Pandai. Darab 24. Sebab apa? Sebab hubungan dia 24. Jadi kita kena darab 24. Jadi ayat matematik dia akan jadi, okay, kita salin balik soalan iaitu 0.25, salin balik rumus iaitu darab 24. Macam tu. Jadi, kita selesaikan buat dalam bentuk lazim sampai dapat jawapan. Faham? Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, ambil ni. Ni senang sikit. Ni. Ni soalan kedua. 2 soalan je cikgu bagi. Okay, ni soalan kedua. Soalan kedua dia adalah okay, 0.67 abad sama dengan berapa tahun? 0.67 abad sama dengan berapa tahun? Okey, abad dengan tahun pula. Ingat hubungan unit dia 1 tahun. 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi kena buat rumus yang lain. Okay, rumus dia tak sama dengan hari tadi, tak sama dengan jam tadi. Okey, ni abad dengan tahun. Jadi rumus dia mesti buat hubungan unit antara abad dan tahun. Soalan ni senang. Okey, soalan ni senang sebab 1 abad sama dengan 100 tahun kan. Jadi kena darab 100. Jadi rumus dia nanti mesti darab 100. Jadi bila darab 100, cikgu dah ajar dalam kelas dulu, darab 100, 100 adalah nombor istimewa. Okay, bila nombor istimewa, kita nak buat darab, kita boleh gerakkan titik perpuluhan.
Ingat cikgu tunjuk dulu kan, ni kan darab D. D darab D tangan kanan tu kan. Jadi gerakkan ke kanan. Buat macam tu. Kan? Kalau D darab, gerak ke kanan. Gerak berapa kali? Kalau ada 2 sifar, gerakkan 2 kali. Cuba buat. Nanti kita bincang balik dalam kelas yang akan datang nanti. Okey? Jadi untuk hari ini setakat tu saja. Cikgu bagi 2 soalan ni untuk awak selesaikan. Untuk awak cubalah. Kita belajar mesti cuba nak buat. Dapat atau tak, atau faham atau tidak. Okey? Dan kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, Daniel, Akilah. Tak ada Okey, cikgu kata tak adalah. Senyap tu. Okey, jadi kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye Akilah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye Akila.